Assalamualaikum, Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga Tokyo Revengers chapter 219. Untuk dalam chapter lepas, kita dapat tengok memang totally fokus dalam perjumpaan kumpulan Brahman dekat Tabata, yang mana ada dua benda yang cukup penting telah diumumkan oleh Kawaragi Senju dalam meeting tersebut. First, Kawaragi Senju telah memperkenalkan secara official Takemichi telah menjadi anggota kumpulan Brahman. Dan lagi satu benda yang cukup penting dalam chapter yang lepas, apabila Kawaragi Senju telah mengisytiharkan pada tarikh 14 hari bulan 7 akan berlangsungnya pertemuan yang cukup besar di antara tiga kumpulan yang menguasai pada waktu tu, iaitu kumpulan Brahman, Rokuhara Tandai dan juga Kanto Manji Gang. Manakala di hujung chapter pula, selepas je habis perjumpaan untuk kumpulan Brahman, Kawaragi Senju telah mengajak Takemichi untuk keluar bersama dengan dia. Jadi untuk dalam chapter kali ini, kita akan dapat tahulah Kawaragi Senju dan Takemichi akan pergi ke mana. Malah adakah akan terjawab betul ke bayangan yang Takemichi nampak ada benda buruk akan berlaku dekat Kawaragi Senju akan berlaku waktu diorang keluar bersama ataupun tak? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Sebelum kita sambung lagi video, aku nak bagi tahu ni, baru-baru ni daripada Rizzy Style ada hantar baju anime Tokyo Revengers design anggota kumpulan Toman kat aku. Untuk design dia macam biasalah, memang simple tapi nice gila. Dan untuk kualiti kain pula, kain dia lembut je, disebabkan diorang pakai kualiti kain premium cotton. Dekat Rizzy Style, diorang bukannya ada keluarkan satu design anime je tau, ada bermacam-macam lagi design-design anime yang diorang keluarkan. Contohnya macam Jujutsu Kaisen, Dragon Ball, Naruto, Demon Slayer, Attack on Titan dan Tokyo Revengers ni pun ada bermacam-macam lagi design. Apa yang lagi best ni, kalau korang beli 5 like, korang akan dapat free 1 like, dan korang akan dapat juga free gift stiker-stiker anime. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan baju-baju design anime yang cantik, sempoi dan harga pun murah, korang boleh pergi dekat IG Rizzy Style. Ok, dah settle, jom kita sambung lagi video balik. Chapter 219 yang bertajuk A Sense of Foreboding. Chapter ni bermula dengan sambungan selepas Kawaragi Senju telah mengajak Takemichi keluar bersama dengan dia. Dan pada awalnya Takemichi ingat Kawaragi Senju adalah benda penting yang nak dibincangkan dengan Takemichi. Tapi rupanya diorang berdua telah pergi ke taman hiburan ataupun farm fair, dan Kawaragi Senju memang nak ajak Takemichi pergi dekat situ. Jadi bila diorang dah sampai dekat situ, Takemichi pun tanyalah dekat Kawaragi Senju, bukankah baru-baru ni kita baru je beli banyak gila baju yang diorang berdua pergi shopping bersama tu lah kan? Tapi kenapa kau tetap pakai uniform kumpulan Brahman? Dan Kawaragi Senju jawab, dia lagi selesa pakai baju macam ni. So lepas jeda itu, diorang mainlah macam-macam benda dekat situ. Diorang naik Ferris wheel, diorang main permainan kuda untuk budak-budak tu, dan diorang juga ada main roller coaster. Tapi waktu diorang main permainan kuda budak-budak tu, Kawaragi Senju memang enjoy gila main benda tu. Sambil dalam hati Takemichi ada cakap, betul ke dia ni yang akan memulakan pertarungan yang cukup besar di antara tiga kumpulan yang menguasai pada waktu tu? Sebab personality Kawaragi Senju memang totally berbeza gila waktu dalam perjumpaan kumpulan Brahman dan bila di luar kumpulan Brahman. Sebab personality Kawaragi Senju bila dekat luar kumpulan Brahman kan, dia macam budak-budak yang nak enjoy je, bukannya macam seorang kaki pukul lah, bukannya kaki gangster. Bukan macam tu. Jadi bila waktu diorang tengah main roller coaster, Senju pun cakap lah dekat Takemichi, sewaktu pertarungan besar tu berlaku, Senju dan Takeyomi akan handle kumpulan Rokuhara Tandai. Manakala untuk kumpulan Kanto Manji Gang pula, Takemichi dan Draken dorang yang akan handle. Tapi hakikatnya Kawaragi Senju yakin dia boleh handle semuanya sendirian. Dan selepas dia Maiki dan Tyrannosaurus telah ditewaskan, Kawaragi Senju nak dia menjadi nombor 1. Lepas tu dorang pun mainlah roller coaster dengan keadaan tengah laju, dengan orang menjerit, oh wow, wow, jerit macam tu kan. Sambil tu Senju tetap ada cakap something dekat Takemichi, padahal Takemichi tengah jerit-jerit sebab roller coaster tu tengah laju. Tapi Senju tetap cakap yang mana kumpulan Brahman akan berkembang menjadi lebih besar. Dan Akashi Takeyomi dah berubah. Ni bukannya sebab nak jadikan kumpulan Brahman menjadi lebih kuat, tapi nak menjadikan kumpulan Brahman menjadi lebih besar. Bila kumpulan Brahman dah menjadi lebih besar, makin ramai orang yang akan terlibat dan akan ada juga orang yang tak berpuas hati. Tapi sebelum mereka berkembang menjadi lebih besar, diorang memang totally kena fokus dululah dalam pertarungan yang akan melibatkan tiga kumpulan yang menguasai pada waktu tu. Jadi bila diorang dah settle main roller coaster, diorang pergi dekat Tanzaku pula, yang mana Tanzaku ni adalah pokok buluh yang diorang buat untuk letak wish card yang diorang tulis dekat situ. So diorang pun tulislah wish diorang dekat satu card, yang mana Takemichi ada tulis dia nak menewaskan Maiki. Tapi Kawaragi Senju cakap wish
yang Takemichi buat ni terlalu boring tau, membosankan. Manakala Senju pula tulis dia nak melindungi Takemichi, sambil dia ada cakap sebelum ni dia tak pernah pun buat macam ni. Dan Senju cakap lagi, boleh tak diorang menjadi kawan? Takemichi pun balas lah, dah tentu boleh. Dan kalau ada apa-apa yang berlaku dekat Kawaragi Senju, Takemichi juga akan melindungi Senju, sambil dia ulurkan tangan untuk bersalaman dengan Senju. Tapi Senju ni macam biasalah, dia ni macam nak cakap macam mana dia ego pun ada ego lah macam tu. Senju cakap dekat Takemichi, dia tak perlukan pun Takemichi cakap macam tu, sebab yelah dia kan kuat kan. Tapi nak dijadikan cerita bila diorang dah bersalaman tu, tiba-tiba Takemichi nampak lagi bayangan yang sama macam dia nampak sebelum ni, yang mana akan ada benda yang buruk berlaku terhadap Kawaragi Senju. Cumanya kali ni bayangan tersebut lebih jelas lagi, dan Takemichi pun macam terkejut lah, sebab situasi yang akan berlaku dekat Senju tu seakan sama macam situasi diorang keluar malam tu. Kebetulan waktu tu tiba-tiba hujan telah pun turun tau. Dan lepas tu babak telah pun bertukar ke Draken pula, yang mana waktu tu Draken dekat kedai motor dia. Tak lama kemudian Inopi telah pun datang dekat Draken, dan Inopi cakap dia ada berita buruk. Sekarang ni ada beberapa anggota dari kumpulan Rokohara Tandai tengah menuju ke tempat Takemichi. Di hujung chapter, disebabkan Takemichi dapat bayangan macam tu, dia dapat rasakan bayangan yang dia nampak pasal ada benda buruk yang akan berlaku dekat Kawaragi Senju akan berlaku dekat situ. Sebab situasi benda tu berlaku semuanya seakan sama macam situasi dekat situ. Dan mungkin apa yang Senju cakap dalam bayangan yang Takemichi nampak tu, yang mana dia cakap dia dah buat macam apa yang dia janjikan, berkemungkinan besar benda tu adalah Senju akan melindungi Takemichi daripada diserang oleh anggota kumpulan Rokohara Tandai. Dan persoalannya sekarang, adakah Takemichi akan mengubah takdir apa yang akan berlaku hari ini ataupun tak? Kita sama-sama nantikan apa pula yang akan berlaku dalam chapter 220. Dan chapter 219 pun habis macam tu je. Macam apa yang aku cakap dalam review chapter sebelum-sebelum ni pun, apa pendapat aku pasal Kawaragi Senju, aku memang mengharap sangat Takemichi mampu untuk mengubah bayangan yang dia nampak tu menjadi lain, dan dia akan cuba sedaya upaya untuk melindungi Kawaragi Senju. Sebab bagi aku memang sayang sangat kalau karakter Kawaragi Senju ni dimatikan. Lagi-lagi karakter Kawaragi Senju ni baru je diperkenalkan, dan karakter dia pun dah ramai orang suka, terutamanya aku. Cumanya aku dapat rasakan semua yang berlaku ni berkemungkinan besar ada kaitan dengan Akashi Takeyomi. Sebab dekat awal chapter pun Kawaragi Senju ada cakap Akashi Takeyomi dah berubah. So mungkinlah benda ni ada berkait juga dengan Akashi Takeyomi. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support 5XD Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar rasa, aku nak minta maaf sangat. Dan kalau aku macam tak bersemangat sangat, aku nak minta maaf juga sebab aku shoot video ni pun pukul 3 pagi macam tu lah. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.